Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazir Kaha. Ini agenda awani. Isu kekurangan bekalan beras, terutamanya beras putih tempatan, terus menjadi perbualan hangat rakyat di luar sana. Walaupun pelbagai inisiatif dan juga langkah-langkah untuk menambah bekalan diaktifkan oleh pihak kerajaan dan juga yang terlibat. Walaupun isu ini bukan perkara baru, tetapi kita sudah menjangkakan dengan beberapa faktor yang kita lihat berlaku sebelum ini. Antaranya peperangan yang berlaku antara Rusia dan Ukraine, pasca pandemik COVID-19 dan fasa pemulihan ekonomi bukan hanya di Malaysia tetapi seluruh dunia masih perlahan dan masih tidak menentu. Dan perubahan iklim ataupun faktor perubahan iklim yang begitu ketara terutamanya di kalangan negara-negara pengeksport beras, dan apabila baru-baru ini India melarang ekspor beras dari negara mereka, menyebabkan negara-negara pengimport terutamanya negara-negara yang begitu penting untuk mendapatkan bekalan beras kerana menjadi makanan ruji penduduk negara mereka termasuk Malaysia menghadapi isu bekalan beras yang terhad, malah barang ataupun beras yang diimport terlalu mahal dan akhirnya peniaga, pemborong dan juga peruncit tidak ada pilihan untuk mereka menaikkan harga beras yang diimport. Jadi untuk melihat perkara ini, apakah langkah-langkah seterusnya dan langkah jangka masa panjang yang wajar perlu dilakukan terutamanya di pihak pemegang taruh yang berkenaan dengan pengurusan bekalan beras ini dan juga padi. Jadi Tuan Syed Zikri Syed Hassan Shahabuddin, Ketua Konsultan dan juga pengurusi Kluster Sekuriti Makanan Majlis Perundingan Melayu ataupun MPM sudah pun bersedia. Tuan Syed, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput saya kali ini. Ya, seringkali kami menghubungi Tuan Syed isu-isu berkaitan dengan keterjaminan makanan, dan Tuan Nordin Thani, Presiden Barisan Pengguna Sabah ataupun CFOS dan juga ahli Forum Consumer Sabah. Apa khabar Tuan Nordin? Apa khabar? Khabar baik Tuan Haji. Tuan Haji apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Nordin kerana sudi bersama kami pada malam ini. Jadi bagi Tuan Syed, kerana kita sudah beberapa kali membuat perbincangan tentang topik bekalan beras dan juga padi di negara kita ini, sama ada isu berkaitan dengan kartel, isu berkaitan dengan hak petani dan juga pesawah yang sentiasa menjadi kelompok yang terakhir mendapat keuntungan daripada isu penanaman beras ataupun perdagangan padi ini. Tetapi kali ini apabila isu bekalan di lapangan ataupun di peringkat peruncitan, ia sudah menjadi kata pun open secret, kerana inilah yang kita akan jangkakan apabila pihak-pihak tertentu mengambil kesempatan, dan juga isu-isu yang saya ungkapkan pada awal tadi terus-menerus berlaku di luar kawalan kita. Pandangan awal Tuan Syed. Saya dah beberapa kali saya kata isu mengenai dengan beras ni dah memang ramai yang dah bercakap. Kita ada para pakar ekonomi yang bercakap, kita ada peniaga-peniaga peruncitan yang bercakap. Jadi saya lebih cenderung kepada apa yang kita boleh dapat sebagai fakta saja. Jadi fakta yang pada saya lah yang paling accurate pada ini mungkin datang daripada kementerian. Sebab saya rasa kita ni bukannya first time kita menghadapi krisis beras ni. Kita ada the first crisis dulu 2008. Dah krisis beras ni. Di mana bekalan tidak mencukupi. Tapi kerajaan telah membuat beberapa langkah yang rasa saya tu memang betul lah. Jadi tak perlu kita nak panik sebenarnya peruncitan beras ni, sebab saya rasa yang ada sekarang ni, sebagaimana menteri pun kata, mungkin hujung bulan ni ataupun hujung bulan depan mungkin dah harvest baru yang masuk daripada kawasan Madar mungkin boleh mencukupkan kita punya bekalan balik. Tetapi balik kepada bulan 6 dulu, di mana timbalan menteri kata kita tidak akan ada kenaikan harga dan mengikut perkiraan dan anggaran bahawa kenaikan harga tidak akan ada. Tetapi peniaga-peniaga sebelum tu dah bagi tahu akan naik harga padi ini dan harga beras ni. Sebab apa? Sebab dia orang ada data. Itu saya dah kata awal lagi, data ni very important.
Daripada dulu lagi kita perlu ada database yang dah build up. Saya tahu Kementerian Pertanian ada database yang dia digital database online yang dia sedang bina untuk padi dan beras ni. Di bawah Akta Kawaslia tu, Akta 522 tu memang ada peruntukan untuk kita perlu menyiapkan database ini dalam real time platform ni secepat mungkin. So saya nampak kebanyakan padi saja, ayam pun ada. You have typical SOP. Kementerian akan keluar perbincangan dengan pengeluar, tingkatkan enforcement, pemantauan market, penyeludupan, itu pembetulan buat press statement, menjamin bekalan yang cukup, buat jualan murah, itu typical reaction. But the actual movement of beras dalam market tu very important. Sama ada beras tu betul-betul tak cukup ataupun you have to be upfront dan kena bagi tahu dengan jelas lah actual. Saya tak memihak kepada kerajaan dan saya juga tak memihak kepada industri. Saya tengok what I see as I see it lah, benda yang kita nampak. Sebab kita pergi ke supermarket pun, saya pergi sendiri, saya pergi 5 supermarket, tak ada pun beras SST 5% tu. Memang tak ada, betul. Saya telefon owner dia suruh turun, dia kata tak ada, kita tak dapat bekalan. Kenapa? Itu setakat ni saya beritahu kat my opinion on lah. Tetapi kita mempunyai Akta 52 dan kita ada bahagian Kawaslia Padi. I think that is the best situation for the padi punya industri, where you have a single commander. Maknanya ada satu je commander dalam industri beras ni untuk monitor the whole supply chain of the padi dan beras industry. That is a good move by the government, Kawaslia ni, dan ia bertempat di Kementerian Pertanian, dan saya rasa kerja-kerja yang dia buat sekarang ni pun memadai, dan saya rasa kita maybe a short while, saya rasa bila harvest daripada kawasan Madar tu masuk, I think it should be back to normal lah. Kita tak payahlah nak panik sangat. Ya. Okey, terima kasih Tuan Syed memberikan sedikit latar berkaitan isu yang kita hadapi, dan juga saya rasa ada fakta yang perlu kita hormati apa yang dikongsikan oleh Tuan Syed Zikri tadi. Bagi Tuan Nordin Thani, bagaimana situasi di Sabah? Adakah kuasa di bawah Akta 52 dan juga lembaga Kawaslia Padi dan Beras terpakai di Sabah, dan juga adakah penggunaan fakta dan juga data yang menyebabkan Sabah mungkin tidak mendapat bekalan yang cukupnya, dan respon tu amat perlahan seperti mana yang dilaporkan oleh kebanyakan media di Sabah dalam sebulan dua ini? Ya, sebenarnya peraturan undang-undang tu kita tidak ada masalah. Masalahnya sekarang ini dari segi supply. Dari segi supply maksudnya tu jumlah yang diantar ke Sabah tu sekian jumlahnya, tetapi yang ada di pasaran tu kurang daripada apa yang sepatutnya ada di pasaran. Jadi kita berpendapat enforcement ataupun agensi yang berkaitan sudah tiba masanya mereka membuat satu macam forensik auditing kah. Jadi daripada situ mereka boleh dapat detect kalau ada ketirisan kah dan sebagainya. Macam sekarang ni masalah dia sekarang ni dia sudah mula beras tempatan sudah mula kekurangan. Tetapi apabila masuk dalam berita baru-baru ini, tiba-tiba beras ini muncul. Selepas 2 hari begitu, dia hilang lagi. Jadi ada kemungkinan besar repacking itu berlaku. Maksudnya beras tempatan itu dijadikan beras import. Jadi kita juga minta agensi kerajaan seperti Jabatan Pertanian itu ataupun Kawaslia Padi Negara ini beri didikan kepada pengguna. What's the difference between the import white rice and the export white rice? Apa bezanya? Jadi apabila mereka membeli, mereka tahu yang ini beras import, beras tempatan dijadikan import. Di sana kita boleh buat laporan. Sekarang ini kita tidak tahu. Pasal beras itu macam sama saja. Jadi para peniaga dia ambil kesempatan. Dia ambil kesempatan daripada situasi itu. Jadi itu sebab kita mintalah satu usaha untuk buat forensik auditing ataupun apa dia panggil audit ke apakah untuk cek
berapa jumlah sebenarnya beras import ini, berapa jumlah sebenarnya keluaran beras tempatan ini. Daripada sana itu kita boleh tahu ketirisan akan berlaku ataupun salah guna oleh para peniaga itu kita dapat detek. Setakat ini kita susah. Yang beras tempatan itu boleh jadi beras import. Ini masalah sekarang yang kita hadapi di Sabah. Okey, bagi Tuan Syed Zikri, adakah benar pemborong ataupun pengilang repacking beras putih tempatan untuk dijadikan beras putih import kerana harganya tidak dikawal oleh pihak kerajaan dan harganya sekarang memang meningkat kerana import beras import ni harganya semakin meningkat. Jadi adakah pengilang mengambil kesempatan itu tetapi dinafikan oleh kawal sedia padi dan juga beras termasuk Menteri Mafi baru-baru ini? Kalau ada perlu dilaporkan kepada pihak kawal selia. Jadi ada maklumat berkaitan itu dengan daripada pemantauan Tuan Syed Zikri? Saya sebenarnya saya sendiri dah pergi 3 bulan lepas. Saya beli SST tempatan dan SST import 5%. Sama. Daripada pengeluar yang sama, wholesaler yang sama. Saya bawa balik ke rumah dan saya letak atas. Saya buat kajian observation sendiri dengan mata sendirilah. Sebenarnya tak ada beza. Betul lah Tuan Haji tadi kata. Memang tak ada beza. Dia tak ada beza daripada segi granular dia, daripada berat dia, daripada observation of dia punya whiteness, dia punya kalau kita pakai foto optik test pun sama aja. Which kalau pada pandangan saya dia mari daripada batch yang sama pun. Kalau saya lah. Itu kalau kita masak, sama je rasa dia. Tu homogeneity. Rice tu dah ada homogeneity. Maknanya you cannot differentiate antara yang import dengan yang tempatan. Sama sebenarnya. Jadi, daripada observation juga, kita tengok bila sampai dekat miller, daripada padi yang diproses menjadi beras tu, kita tengok. Beras tempatan kita, saya boleh tanya semua miller yang ada, adalah lebih baik daripada beras yang kita import. Betul. Jadi dia. Okey. Jadi kalau kita tengok daripada segi itu saja. Kalau kita punya observation, kalau dua-duanya sama, tak mungkin. So ada kemungkinan. Saya tak boleh nak buat report sebab saya tak boleh nak pergi masuk cek. Kalau boleh kita pergi cek sama ada beras tempatan dan beras import dicampur. Dan sebahagian dijual sebagai import dan sebahagian dijual sebagai beras tempatan. Tetapi kalau kita ikut calculation dalam supply chain, kalau dah harga padi floor price 1,200 dulu, sekarang ni kita punya miller sanggup beli sampai 1,007. Wholesaler dengan miller, mana dia punya margin? So tentu ada kerugian dia di situ. Jadi untuk cover kerugian, kemungkinan besar adalah. Kemungkinan besar kita pun ada beras tempatan ni ada shortage. Sebab harvest yang tak tinggi. Jadi saya nampak di situ memang ada. Kalau boleh macam forensik Tuan Haji tadi kata, kita pergi siasat in terms of stacking itu tak payah nak tengok stack, itu boleh buka inventory wholesaling. Itu tengok berapa banyak import dia ada, berapa banyak keluaran dia dari segi. You have to make 1 + 1 = 2. Dia tak boleh 1 + 1 jadi 1.5. Kan? Jadi dia banyak tu. Tapi setahu saya kalau Tuan Haji boleh reconfirm balik, saya rasa Akta 522 Price Control Act tak pakai di Sabah dan di Sarawak. Jadi you can sell at prices milling dengan wholesale tu tak sama dengan di Semenanjung. Apa mekanisme untuk Tuan Nordin fikirkan, rasakan untuk kita bergerak ke hadapan supaya pejabat kawal selia beras kita ini lebih proaktif dan memberikan maklumat lebih awal jika ada isu-isu berkaitan dengan gangguan bekalan dalam masa 3 bulan, 4 bulan supaya kita tidak akan berlaku pembelian panik seperti yang berlaku dalam sebulan ini? Ya, bagi pandangan saya masalah ini berpunca daripada kementerian ataupun agensi yang terbabit. Sebab kita punya National Food Security Indicators ni, tidak tahulah di mana silapnya. Sepatutnya mereka ni mempunyai setiap macam warning system. Kalau macam kita sudah agak beras ni akan kekurangan, mereka sudah awal-awal lagi bertindak.
Tetapi biasanya sekarang apa yang berlaku, perkara itu berlaku barulah di sana sibuk, di sini sibuk, di sana meeting, you see. So ini adalah satu kelemahan saya tinggallah ini daripada pihak kerajaan. Dia mesti bermula daripada pihak kerajaan. Jadi kalau dasar itu gagal, kalau kita tidak punya indikator yang efektif, inilah masalah dia. Bukan saja beras, dia macam-macam boleh jadi ini. Macam Malaysia saya lah yang ada menghadapi masalah telur lah, ayam lah, nanti besok gula lah, macam-macam tepung lah. Lagipun satu saya rasa kartel ni dia masih main peranan lah, kartel ni. Selagi kita tidak punya undang-undang yang boleh menghukum kartel ini, masalah itu akan berterusan. Buatlah apa dasar daripada dulu ini yang saya percayalah. Selagi satu undang-undang tidak digubal untuk menghukum kartel-kartel ini ia akan berlaku. Ini yang pendapat Sipos setakat ini. Mengenai dengan bekalan beras itu tadi, kerajaan tidak punya pilihan lah. Sama ada jumlah dia sebegini, begitu, dia mesti tugas dia atau tanggung jawabnya untuk membekal beras secukup-cukupnya kepada rakyatnya. Jadi kalau kekurangan, mereka kena fikirlah, karena mereka yang harus berfikir. Macam dari kita punya sudut pandangan, kalau sekiranya India sudah tidak mengekspor bekalan beras itu, kita kena kerjasama lah dengan negara-negara ASEAN. Macam Singapura itu mungkin kita boleh guna Singapura dia mengimport, kalau tidak silap saya 300 lebih ribu tan, dia ada balance lagi 60 ribu tan, dia reekspor. Mengapa kita tidak kerjasama dengan Singapura? Kalau macam India, dia ekspor ke Singapura contoh kan, dia ada laluan untuk mengimport. Mengapa kita tidak guna negara-negara ASEAN? Jadi sudah sampai masa dia juga kita kena, orang bilang self-sufficiency ini mesti mau diperkasakan lah. Jangan tunggu sampai 2050. Kalau boleh kita buat daripada sekarang, karena kerja lah. Karena kerja ya yang dipertanggungjawabkan tu kena buat umur. Jangan duduk saja. Bila sampai masalah barulah semua sibuk. Ini masalah kita ni sekarang. Sebenarnya kita tidak bersedia dengan apa sajalah yang akan berlaku di negara ini. Terutama sekali dengan makanan. Ya, Tuan Syed Zikri, boleh jelaskan benarkah ada kartel dalam isu beras dan padi? Hari itu bila kita bincang dari sudut awal, dari peringkat awal sekali, iaitu penanam ataupun pesawah, mereka tidak ada pilihan, terutamanya di negeri jelapan padi seperti Kedah dan Perlis. Mereka sudah ada pembeli, orang tengahnya, yang akan jual kepada miller, kepada pengilang, dan mereka tidak dapat kawal harga yang boleh mereka jual kepada orang tengah. Adakah itu kartel ataupun bagaimana yang dikatakan kartel dalam isu beras dan padi ini? Dia bila kita study balik dia punya supply chain ni, di antara pesawah dengan miller ni ada satu lagi layer. Layer ni dia macam traders. Dia provide all the services yang ada kepada pesawah tu. Kadang-kadang benih dia bagi, baja pun dia bagi, and then kadang dia macam dulu kala ada buku 35 tu kan. So dia provide advance service macam tu. Jadi dia punya kerja dia datang ke pesawah tu, dia belilah dia bawa lori 1 tan, dia beli. Lepas tu dia accumulate dalam several deliveries, dia bubuh dalam trailer besar, dia hantar pergi millers. Jadi these are services provided by these people. Daripada zaman dulu lagi dah ada. Tapi yang saya concern ni is not on the supply chain. Yang saya concern ni bila kita place too much, macam padi dengan beras ni is the most legislated industry in Malaysia. Betul. Okay, kita ada, dulu tak ada, tapi sekarang baru ni tengah bulan Jun dulu, Kawaselia dia impose price ceiling kat millers, price ceiling dekat wholesalers, ceiling retail lah memang ada lah kan. Cuma dekat pesawah ni dia tak ada harga ceiling, dia ada floor price lah. 1,200 tu dah memang ada. So sekarang ni the situation is millers dia berebut nak beli padi. Sebab tu dia boleh beli padi dengan harga yang tinggi sekarang. Never before. Sampai 1,500, 1,800 pun ada yang kilang yang beli daripada pesawah ni. Tapi adakah pesawah yang dapat duit tu? Adakah pesawah yang dapat duit subsidi semua pergi ke pesawah? That is the question sekarang ni, takut. Tapi saya bukan nak komen pasal kartel. Kartel ni kalau you tengok bukan dia kartel sangat, dia oligopoly. Yang ada ayam, ikan. But saya duk kata macam ni, macam tadi Tuan Haji dah raise. Yang membelinya bukan Malaysia, yang menjualnya bukan India.
Yang membelinya Bernas ataupun wakil Bernas. Yang menjualnya bukan India, mungkin kooperatif petani dia ataupun peladang dia ataupun dia punya company. Is company to company yang membelinya. Bukan negara. Negara ni kita boleh bubuh tarif, price control, macam-macam, we can do a lot of things. Tapi itu semua policy dan but yang membuat perniagaan ni actually the traders who are doing ayam ke whatever lah, the dark feed yang kita duk beli, semua ni is control. Kita kena faham dalam global economy ni ada syarikat-syarikat besar yang control. Macam kalau kita, many people know about ABCD, Encik Daniel, Banji, Cargill dengan Louis Dreyfus, the 4 big international trading companies. They control 75% of the grain trade. Maknanya negara-negara pun terpaksa use the facility provided by these people to do trading. Kan? Jadi kalau kita nak buat Malaysia sendiri, kita tak ada. Singapura yang Tuan Haji kata tadi, itu sebab dia ada trading company semua based in Singapore. Dia boleh buat international trading, kita tak ada. Kita ada Bernas saja yang to go into the global market to buy rice. We are not a global player, we are at the mercy of the international traders. First tier, second tier, third tier. Kita tak ada langsung. Kita ada trading company kecil-kecil kat Malaysia ni, which is not strong enough. You talk about Cargill. Cargill ni macam 46 billion market cap dia. Syarikat kita yang terbesar kalau macam FGV pun baru 1 billion market cap. Cargill is present in 120 countries. Kita baru, FGV baru 9. So we are not there. We are not strong enough to control. We don't have the market share globally. Pernah saya begini, tadi saya berbalik sedikit lagi pasal kartel ni tadi. Maksud saya kartel ni sekarang ni, yang peniaga-peniaga ni dia sudah mengambil, di peringkat bawah, dia sudah mengambil kesempatan. Kalau orang putih cakap dia ini oligopolistic market lah. Dia bekerja sama di antara yang small yang kecil-kecilan ni, dia bersatu padu, dia buat dia punya kartel sendiri, dia kontrol lah itu harga lah, dia kontrol stok. Ini yang saya sebut nih. Jadi kalau ini tidak ada undang-undang khusus untuk mengharamkan ataupun untuk mengambil tindakan, dia akan berluasa. Kartel yang besar itu kita paham. Tapi maksud saya ini kartel yang di bawah-bawah nih. Yang ada sekarang ni akta yang paling dekat pun yang kita nampak is the akta persaingan tu, which is not enough. You cannot hukum itu jenayah under this thing. So itu sebabkan mungkin kerajaan sudah tiba masa dia akan gubal satu undang-undang khusus untuk target all these oligopolistic marketnya traders ni. Yang dia orang ni sudah pandai bekerja sama. Dia learning from the big cartel. Bapak kartel tu dia belajar. Jadi daripada situ dia sudah nampak, dia pun ambil peluang. Okey, itu satulah. Tapi yang tadi berkenaan dengan enforcement tadi yang kawal selia itu, masalah dia sudah berlarutan daripada dulu. Dia punya alasan is not enough enforcement officer. Dia simpan depan ni di sana ada berlaku masalah. Tetapi itu sebenarnya bukan masalah. Mereka ni boleh guna macam rela, dia boleh guna penguasaan tempatan, bekerja samalah. Pasal apa ini kan mereka ni pegawai kerajaan. Instead of you just giving all the excuses, balik-balik kita telah cukup enforcement, tidak cukup ini, tidak cukup itu, sampai bila alasan tu? Sampai dunia kiamat pun enforcement officer tidak akan cukup. Ada undang-undang, we cannot enforce. Because there's not enough enforcement officer. Jadi pikirlah, kita ada rela, kita ada agensi yang lain tu, bekerja sama, why not? Jadi kalau kita sudah dapat bekerja sama demi rakyat, saya rasa ini tidak ada masalah. Jadi kalau ada undang-undang pun, berapa tebal undang-undang pun ada, kalau enforcement officer tu untuk penguasaan ini tidak efektif, saya rasa it's a waste of time juga. Akhirnya pengguna juga yang rugi lah. Ya, bagi akhir sekali Tuan Syed Zikri, adakah ini juga the whole government punya approach? Kerana kita tahu juga masing-masing ada punca kuasa. Sebab itu saya rasa mereka takut untuk mengambil tindakan kerana mungkin kalau immigration ke, kalau custom ke ataupun KPDN, HEP ke, mereka mempunyai kuasa yang berbeza berbanding kawal selia, padi dan juga beras. Jadi mungkin ini yang perlu diubah suai ataupun dipinda supaya penguatkuasaan tentang kawal selia, padi dan beras ini lebih berbentuk the whole government, the whole society yang kita boleh lihat dalam masa terdekat ini. Kita telah cadangkan supaya diturun kuasa untuk enforcement ni kepada KPDN. Sebab KPDN dia ada 2,000 lebih. Dia punya enforcement officers berbanding dengan Kementerian Pertanian yang mungkin tak sampai seramai yang boleh buat enforcement tu. Tapi kalau turun kuasa tu maknanya you
dalam Akta 522 ni, price control bukannya KPDN, price control dia padi is bawah 522, Akta 522. So Labelling Act saja bawah KPDN. Jadi kalau nak turun kuasa, sebabnya baru boleh KPDN officers pergi buat enforcement. Ya. I think it can be done quickly. Boleh buat secepat. Untuk turun kuasa menteri je. Just devolve your execution to KPDN. Boleh buat, itu tak jadi masalah. Saya nak tambah sikit Tuan Haji tadi. Ya, silakan. Kita juga cadangkan dulu, kita buat ASEAN SSL. Bukan Malaysian SSL, bukan Singapore SSL, bukan Philippine SSL. ASEAN SSL. Maknanya 100% SSL untuk komoditi makanan ni dijadikan sebagai satu platform di ASEAN. Kita boleh buat, maknanya kalau padi, daging, beras, ikan, ayam ni semua kan, kita monitor as ASEAN punya SSL. Sebab kita ada AFTA which we can actually do trading among the countries in ASEAN ni. Jadi kalau kita boleh, saya nak cadangkanlah kalau Menteri-Menteri Pertanian bila bersidang ASEAN on agriculture and food supply, on food security, dijadikan ASEAN SSL. Maknanya kalau macam Vietnam, Thailand ada lebihan padi, dia boleh, you can have an ASEAN SSL where you have total consumption for ASEAN tu, kita nak ambil daripada mana. Kalau kita boleh settle within ASEAN, much better. Ya. Lepas tu kita tengok daripada India, daripada tempat. Sama juga jagung, corn, kalau untuk dedak apa semua ni, kita boleh buat sendiri. Then you can get co-base semua, everybody will have within ASEAN tu 100% SSL. Kalau kita share kita punya kemampuan. Terima kasih atas pandangan yang bernar sekali daripada Tuan Syed Zikri Syed Hassan Shahabuddin, Ketua Konsultan dan juga Pengerusi Kluster Sekuriti Makanan Majlis Perundingan Melayu MPM, dan juga Tuan Naudin Sani, Presiden Barisan Pengguna Sabah SIFOS, dan juga Ahli Forum Konsumer Sabah. Itu saja bersama saya Nazri Kahar dalam agenda Awani malam ini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.